Okey, pertama, konsep penghasilan idea. Penghasilan produk bermula dengan menyampaikan idea tentang produk dalam bentuk lakaran. Tujuan lakaran dihasilkan untuk mendapatkan gambaran awal idea reka bentuk dan fungsi produk. Okey, sekali lagi nah. Penghasilan produk bermula dengan menyampaikan idea tentang produk dalam bentuk lakaran. Okey, sini kita highlight kat sini, menyampaikan idea dalam bentuk lakaran. Tujuan lakaran dihasilkan adalah untuk mendapatkan gambaran awal idea reka bentuk dan fungsi produk. Gambaran awal idea reka bentuk dan fungsi idea reka bentuk dan fungsi produk. Reka bentuk perlu menghasilkan beberapa lakaran idea untuk mendapatkan lakaran reka bentuk akhir yang terbaik. So kat sini kena ada apa? Beberapa lakaran idea untuk mendapatkan lakaran reka bentuk akhir yang terbaik bagi produk yang dihasilkan. Kena ambil satu yang terbaik. Lakaran-lakaran dihasilkan dapat menzahirkan idea kreatif dan inovatif serta membolehkan reka bentuk memilih lakaran yang terbaik. Memilih lakaran terbaik. Bila kita ada banyak, kita boleh pilih satu. Dua konsep penghasilan idea bagi reka bentuk ialah satu, mengikut fungsi ataupun form. Bentuk mengikut fungsi bentuk mengikut fungsi, form follow function, dan satu lagi fungsi mengikut bentuk ataupun function follow form. Form follow function itu bentuk ikut fungsi, satu lagi function follow form iaitu fungsi mengikut bentuk. Okey, mari kita tengok perbezaan antara kedua-dua konsep ni. Contohnya, kerusi direka bentuk untuk berfungsi sebagai tempat duduk. Namun bagi memenuhi fungsi sebagai tempat duduk sambil merehatkan badan, maka kerusi malas telah direka bentuk. Okey, fungsi utama dia, kita tengok. Kerusi ni dicipta untuk sebagai tempat duduk. Tapi dia ada fungsi tambahan, iaitu merehatkan badan. Untuk merehatkan badan, dia ciptalah kerusi. Daripada kerusi tu jadi kerusi malas. Contoh yang kedua, peralatan dapur yang direka bentuk menyerupai raksasa Loch Ness mendapat permintaan kerana mempunyai reka bentuk menarik dan berfungsi. Okey, dia cipta raksasa tu dulu, raksasa Loch Ness tu. Kemudian daripada bentuk raksasa tu, maka dia cipta dia boleh menghasilkan satu produk. Contoh kat sini, ni raksasa tu. Kemudian dia wujudkan satu fungsi pada raksasa tu. Tu maksud dia. Dia mewujudkan fungsi pada satu reka bentuk. Yang ni memang fungsi dia untuk rehatkan badan, tapi dia ada satu lagi fungsi lain. Dia ada satu lagi fungsi lain. Okey, elemen dan prinsip reka bentuk. Elemen reka bentuk ialah unsur yang digunakan dalam lakaran bagi mempamerkan idea awal sesuatu rekaan. Okey, manakala prinsip reka bentuk ialah konsep atau peraturan digunakan oleh reka bentuk ketika menggunakan elemen reka bentuk. Kita tengok satu persatu. Ini ialah elemen reka bentuk. Ada 8 elemen semua sekali Dan ini ialah prinsip reka bentuk juga 8. Mudah kemudian 8. Pertama sekali ialah garisan. Okey, elemen yang paling utamalah. Tak ada garisan, tak ada lah lukisan ataupun lakaran tu. Garisan. Yang kedua ialah warna. Dia ada warna panas, ada warna sejuk, warna primer, sekunder, tertier. Okey, bentuk. Bentuk ni maksudnya form form ataupun dia ada 3D. Dalam bentuk, kita boleh nampak 3D, nampak bahagian depan, atas dan sisi. Okey, rupa pula dia tak nampak 3D, dia 2D sahaja. Dia bahagian pandangan hadapan sahaja ataupun pandangan sisi sahaja. Dia tak akan nampak ketiga-tiga pandangan. Okey, nilai
ialah kesan terang atau gelap sesuatu rona atau warna. Ruang, kawasan kosong yang dikelilingi oleh elemen garisan. Okey, ruang ni kawasan kosong lah, kawasan kosong yang dikelilingi oleh garisan. Contohnya macam donat tu, bahagian tengah tu kita panggil. Okey, texture, teknik yang memberi impak kepada orang melihat sesuatu permukaan. Impak yang boleh dirasai melalui sentuhan seperti kasar, lincah, halus, kesat dan lain-lain. Kita boleh merasakan permukaan tu macam mana. Saiz ialah ukuran atau dimensi bagi suatu objek. Ada saiz besar, ada saiz kecil. Okey, kita pergi ke prinsip reka bentuk pun ada 8 juga. Yang pertama ialah keseimbangan, iaitu sama, balancing, balance kiri dan kanan. Yang kedua, pergerakan. Kita boleh nampak macam satu gerakan, dia besar ke kecil, kecil ke besar macam tu, ataupun kalau ikutkan kepada maksudnya ialah aliran yang akan memimpin pergerakan pandangan mata terhadap sesuatu objek. Dia akan membawa mata kita kepada pandangan dia tu. Kontras merujuk kepada perbezaan pada ciri elemen yang digunakan. Kontras dari segi kita tengok contohnya macam motor tu ada hitam dengan merah, kontras warna tu. Okey, pengulangan ialah kita ulang benda yang sama. Penekanan ialah semua benda tu sama tapi ada satu benda yang berbeza. Ataupun kita panggil macam sesuatu yang menarik perhatian kita dalam satu lakaran tu. Contohnya kalau ini kita tengok penekanan dari segi warna, tiba-tiba warna pink kat situ kan. Penekanan dari segi saiz dan satu lagi penekanan dari segi bentuk. Seterusnya keringkasan. Kita boleh nampak ringkas dia, boleh baca RTM, itu kan. Kesatuan merujuk kepada gabungan semua elemen untuk membentuk imej, konsep, tema atau idea yang sempurna. Contoh kesatuan pada reka bentuk. Kepelbagaian pula, kita tengok ada pelbagai lah. Pelbagai ni dari segi pelbagai elemen, pelbagai gaya, pelbagai kualiti, pelbagai nilai. Dalam satu lukisan tu ataupun lakaran tu kita boleh nampak macam-macam benda kat situ. Pelbagai, pelbagai warna. Okey, harmoni merujuk kepada satu yang memberi kedamaian. Kita tengok, kita nampak seimbang je. Dia beza lah dengan kontras. Kontras tu kita nampak satu yang tiba-tiba nampak yang sesuatu yang kita beza daripada yang lain. Tapi harmoni ni dia nampak tenang, nampak sama je, nampak seimbang. Okey, lakaran perkembangan dia. Okey, selepas kamu tahu elemen apa nak guna, prinsip apa nak guna, dan satu lagi konsep apa yang kamu nak guna, kamu kena hasilkan satu lakaran idea. Lakaran idea ni kalau dalam buku teks ni dia bagi contoh 4 lakaran. Kamu kena hasilkan 4 lakaran sebab nanti kamu akan pilih satu yang terbaik daripada 4 tu. Okey, dalam lakaran idea ni apa yang perlu ada? Pertama ialah elemen apa yang digunakan, elemen. Yang kedua ialah yang kedua ialah prinsip, dan yang ketiga ialah kita panggil ni ialah label fungsi ataupun label komponen. Label komponen, ada pad pengilap, ada switch tekan tutup, ada bateri, ada motor. Okey, dan ni ialah pandangan hadapan. Boleh nampak pandangan hadapan. Yang ni dalam bentuk 3D dan yang ni dalam bentuk 2D. Okey, samalah macam yang ni, lakaran ketiga, lakaran yang keempat. Okey, lakaran macam tu jugalah dengan contoh yang kedua ialah lakaran pengagih makanan ikan automatik ni. Okey, ada lakaran pertama, lakaran kedua. Ingatlah dia ada label, komponen, elemen dan lakaran ketiga dan lakaran keempat. Contoh yang ketiga ialah lakaran idea bagi bag jean, lakaran idea 1, lakaran idea 2, lakaran dan lakaran idea. Okey, ini adalah tugasan kamu. Hari ini kita masuk 3.0 iaitu perancangan konsep. Pemilihan konsep reka bentuk 3.1 ni. Saya telah memilih konsep, sama ada
fungsi mengikut bentuk atau bentuk mengikut fungsi kerana. Okey, bagi kamu punya justifikasi terhadap pemilihan kamu tu. Dan elemen reka bentuk yang digunakan pada lakaran ialah, okey, di sini selepas kamu menghasilkan lakaran idea, keempat-empat lakaran idea tu, kamu pilih salah satu yang terbaik dan kamu tengok apa elemen yang kamu guna pada lakaran tersebut dan apakah prinsip yang kamu guna untuk lakaran tersebut. Senaraikan di atas ruang jawapan ni. Okey. Dan juga ini pun kamu kena buat 3.2 ni. Lakaran perkembangan, idea hasilkan 4 lakaran idea yang mempunyai prinsip, elemen dan label komponen, serta ada satu ekstra sini kalau perlu kamu boleh lukis pandangan hadapan ni dalam bentuk 2D. Okey. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.